أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Ini dalam waktu Allah kurniakan kehujanan buat kita, dapat juga kita bertemu dalam dewan ini untuk sama-sama kita mempelajari kalamullah. Mudah-mudahan kesungguhan, kesanggupan kita hadir kemari Allah Azza wa Jalla hadiahkan kepada kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, semacam biasa kita akan membacakan buku tajwid kita terlebih dahulu untuk kita dapatkan maklumat, input, ilmu berkenaan dengan pembacaan Al-Quran dengan lebih tersusun dan teratur. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat 43. Betul? Baik, yang tak ada buku boleh kongsi kot. So kita share. Baik, pada muka surat 43, tajuk besarnya adalah hukum nun dan juga mim yang bersabdu ataupun bertasydid. Baik, bagi huruf nun yang bersabdu dan juga huruf mim yang bersabdu, hukumnya satu sahaja, iaitu wajibul gunnah. Bila kita dengar wajib, maksud dia mau tak mau kena gunnah. Gunnah tu apa? Dengung. Sebab tu ada idgham bila gunnah, ada idgham ma'al. Idgham bila gunnah dipanggil idgham kamil. Sebab apa dia bunyi kamil, sempurna? Sebab bunyi nun tu tak bunyi dah. Dia terus masuk dalam huruf selepasnya. Mir rabbihim min ladunna. Dia tak bunyi lagi dah. Min ladunna, min rabbihim. Tak bunyi dah. Sebab tu dipanggil idgham sempurna, memasuk dalam keadaan sempurna. Tapi idgham ma'al gunnah dipanggil idgham naqis, kurang sempurna. Yang tu kita dapat cek dalam bab idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah lah. Tu kata nama lain bagi depa je. Tapi saya yakin di hadapan saya kalau baca Al-Quran, kalau nun jumpa lam, kalau nun jumpa ra, kita jangan dengung. Baik. Wajibul gunnah, iaitu wajib menyatakan sifat dengungnya dengan sempurna dua harakat. Baik, tengok poin nombor 20 dah tulis kat bawah tu. Ada ulama tajwid berpendapat kadar dengung gunnah huruf nun dan mim bersabdu harus dipanjangkan sampai 3 harakat. Yang ni yang saya berpegang padanya lah. Sebab kalau 2 harakat cenderung kadang-kadang tak cukup. Innalladzi ada. Tapi 2 harakat tak cukup. Lebih baik adakan dinaikkan 3 jari. Cukuplah 3 harakat. Harakat tu maksud apa Syekh? Gerak. Harakat bukan panjang. Harakat itu gerak. Jadi apa yang nak digerakkan? Jari jemari. Innalladzi wa amma. Okey. Jadi nun dengan mim yang ada sabdu ni yang terbaik kita baca 3 harakat. Semacam yang disebutkan oleh Haji Abdul Qadir Leong ni, ada ulama tajwid berpendapat kadar dengung huruf nun dan mim bersabdu harus dipanjangkan sampai 3 harakat. Ukuran dengung 2 harakat gerakan 2 kali menggenggam anak jari yang terbuka ataupun membuka 2 anak jari yang tergenggam secara sederhana. Ada orang dia lapangkan tangan dia, jari jemari, kemudian dia pun sebut in. Ada orang in terpulang masing-masing punya style lah. Kalau siapa-siapa yang baca Quran tangan terbuka, ikut dia lah ke dalam. Siapa-siapa baca Quran tangan tertutup, dia naiklah jari dia, sama ada 2 ataupun 3. Kalau 2 minima, kalau 3 sempurnalah insya-Allah. Kita tak kata maksimum. Sebab ada orang kadang-kadang dia punya tajwid tu, saya sendiri dengar qari ataupun ahlul qiraat sekali pun kadang-kadang mereka lajak sampai 4 harakat pun ada. Yang penting tajwidnya kita jaga. Tapi jangan sampai melampau-lampau lah. Baru ni saya dengar Abu Talha dapatlah juga moreh dengan Ustaz Ahmad Hashimi, hafizahullah ta'ala, moreh tu. Jadi dapatlah sikit ilmu. Antara perkara yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hashimi, makanya bacaan Quran yang dilarang adalah qiraatun mujawwadun. Maksudnya qiraatun mujawwadah, yang dilagukan dengan lagu yang merapu sampai jadi Hindustan, sampai jadi lagu. Kita pernah dengar lagu apa tu? Lagu Popeye the Sailorman tu kan. Popeye the Sailorman.
Amma yatasaalun anin naba'il azim. Baca gitu. Memang dulu kecil-kecil ada orang main lagu tu. Kan? Jadi kita jangan sampai tertu. Maksudnya ada di antara kita ni boleh jadi suka sangat rock kapak, dia pergi bawa melodi tu dalam bacaan Al-Quran. Ada orang suka lagu yang beralun-alun sangat, dondang sayang dan semacamnya, dia pergi bawa masuk dalam, maka bacaan itu dilarang. Oh, dangdut lagi musibah lah. Oh, tak boleh lah. Takut sampai baca tangan ternaik-ternaik, tak jadilah bacaan Quran, tak masuk dalam hati. Sama macam kalau saya buat kursus umrah, kadang-kadang ada orang bila sampai bab talbiyah, so kita pun kata bermulanya talbiyah ini, bermula start kita niat dekat miqat. Kita sebut sahaja labbaika umratan, ataupun ada orang dia baca nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi, macam-macam nawaitu panjang sangat tak? Kita tak saya secara peribadi saya tak baca nawaitu itulah. So kita baca labbaika umratan. Kemudian terus diisi dengan talbiyah. Talbiyah ni pula bermula daripada kita lafaz niat dan diminta berhenti sebelum memulakan tawaf. So maksudnya sepanjang-panjang 400 km tu kita diminta untuk memperbanyakkan talbiyah. Dan talbiyah bunyi ia macam mana, Najmul Khair? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nak dengar, Seng? Tapi ada orang bertanya, Ustaz boleh tak kalau saya nak talbiyah tu saya nak baca macam lagu Raihan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aduh. Pernah dengar lagu tu, Najmul Khair? Jadi kalau orang tanya antara nombor 1 dengan nombor 2, antum pilih mana? Masing-masing ada jawapan masing-masing lah. Sebab ada kenalan-kenalan kami sekalipun saat dia pimpin jemaah umrah, dia baca dengan nada yang kedua. So jemaah semua lagi kuat lah, labbaik Allahumma labbaik. Dah jadi paduan suara, terbentuklah kumpulan nasyid atas bas. Baik, talbiyah ni kita bukan nak cerita pasal khusus umrah, tapi nak tunjuk talbiyah ni hanya eksklusif untuk umrah, untuk kalau kita pakai kain ihram, pergi pavilion, kita sebut labbaik Allahumma labbaik, agak-agak ada orang agak tak kita ni sedang buat umrah. Ataupun orang akan kata, tak betul ikut dia ni. Kalau nak talbiyah, kena pergi Mekah lah. Betul tak, Seng? Pakai pergi Bukit Bintang, pakai pergi Jajasko, tak pakai ihram lah. Sambil berjalan tu, labbaik Allahumma labbaik. Orang akan kata, dia ni tengah praktis kot. Tapi tak akan ada orang kata, dia ni sedang buat umrah. Jadi nak bagi tahu kepada kita, talbiyah ni dia eksklusif untuk umrah dan juga haji. Tapi jika kita telah melodikan dia dengan lagu Raihan dan semacamnya, kadang-kadang yang kita hayati adalah lebih kepada irama berbanding dengan pemahaman. Sebabnya Nabi ni bila ajak kita buat umrah ni, Nabi nak bagi tahu, hang ni boleh pakai padini, hang ni boleh pakai body glove, hang ni boleh pakai coat, boleh pakai kasut, boleh pakai seluar, Yankee jeans dan semacamnya. Tapi nak buat umrah, Nabi cuma suruh kita balut dengan 2 kain tawul yang besar. Yang di atasnya dipanggil rida, yang di bawahnya dipanggil izar. Akak pakai baju kurung, kain bawah tu dipanggil izar. Baju yang menutup bahu akak tu dipanggil rida. Kenapa kita kata ini rida? Sebab bila Nabi pakai rida, Nabi tak pakai apa-apa kat dalam. Jelas tak? Jadi bila Nabi minta kita pakai 2 helai tawul besar ni, makanya Nabi kata khudhu anni manasikakum, kalian semua ambillah manasik kalian daripada aku. Maka talbiyah ni Nabi nak didik kita ni supaya sebut labbaik Allahumma, kami menuju engkau ya Allah, kami menuju engkau ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, kami menuju engkau ya Allah dengan keadaan tidak mensyirikkan engkau. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya seluruh puji, seluruh nikmat, seluruh kerajaan semuanya milik siapa? Allah. La syarika lak, kami tidak menyekutukan, mensyirikkan engkau ya Allah. Jadi ucapan ini untuk difahami ataupun didendangkan. Agak-agak kalau kita duduk labbaik Allahumma labbaik, kita sedap suara dia, tinggi suara dia. Suara dia asyik bass dia daripada tadi. Labbaik Allahumma. Kadang-kadang ada orang dia anggap sebagai paduan suara. Ada orang pula mengalir air mata dia sebab sedapnya suaraku. Tapi kalau kita baca dengan memahami, dia lebih meresap dalam hati.
Sebab tu Nabi didik kita bacaan talbiyah ni eksklusif untuk umrah dan juga haji. Samalah pembacaan Al-Quranul Karim. Pembacaan biar sedikit berlagu tapi meresap ke dalam hati, itu lebih baik daripada baca berlagu-lagu, at last yang dapat hanya like dan juga share. Baik, sambung balik. Nun bersabdu dan mim bersabdu berada di pertengahan atau di hujung fi'il, kata kerja, isim, kata nama dan harf, kata sendi. Dengung menurut bahasa mengeluarkan bunyi melalui hidung atau suara lembut yang keluar dari rongga hidung, iaitu khayshum, berikutan dengan menurunkan anak lidah dan terbukanya langit-langit lembut. So tahulah kita cara keluar dengung ni daripada hidung. Dan kita kena ingat, bila kita sebut inna, anna, imma, amma, kalau tak tutup hidung, kalau kita tutup hidung tak berbunyi, betul lah kita punya dengung. Contoh, cuba sebut inna, kemudian tutup hidung. Oh, ada bunyi ke? Ada bunyi ke? Tak bunyi ke? Menunjukkan kita punya tempat keluar tu betul. Maksudnya kalau tutup hidung, confirm tak akan bunyi. Tapi kalau kita tak kunci hidung kita, dia akan bunyi inna, amma. Tapi once kita tutup hidung, tak berbunyi. Tak boleh nak bunyi dah. Telinga pula tersumbat. Betul? Cuba try buat. Jadi kita dapat tahulah tempat keluar dengung tu dekat dan kalau kita tutup hidung masih berbunyi, tak betul lah kita punya tempat keluar dengung tersebut. Boleh faham, sayang? Barakallahu fikum. Menurut istilah ilmu tajwid, suara lembut dan sedap yang hanya berada pada huruf nun dan juga mim. Kita berhenti kat sini. Sebab kita nak baca Quran pula. Yang saya nak sentuh kan, pembacaan Al-Quran yang sedap. Pembacaan Al-Quran yang indah, tak kala kita menjaga pada dengung. Sebab tu jangan pandang lekeh pada dengung. Biar tak ada lagu pun, tapi dengung terjaga. Macam saya selalu cerita, kalau saya duduk kat Madinah dahulu, antara masjid yang saya suka sangat nak pergi adalah Masjid Quba, yang mana Nabi selalu pergi hari Isnin, Masjid Quba. Dan para sahabat pernah berkata, kalaulah Masjid Quba ni terletak dekat Yaman sekalipun, nescaya kami akan pergi menziarahi Masjid Quba. Selain daripada kecintaan kita pada Masjid Quba bersandarkan pada hadis dan juga sahabat-sahabat Nabi punya periwayatan, imam-imam mereka juga kebanyakan bacaannya menyentuh hati. So siapa yang pergi Mekah, pergi Madinah especially, jangan lepas peluang. Kalau dapat, ada peluang lah, pergi waktu maghrib dan isyak ataupun subuh dekat Masjid Quba, kita akan dengar bacaan imamnya, Masya Allah lah. Memang sedap lah. Lagu tak ada pun, tapi saat dia baca tu, dia jaga dia punya makhraj, dia jaga dia punya dengung tu, sampai-sampai kita kata jangan rukuk lagi, sambunglah baca. Sebab bacaannya bagus. Dan bacaan bagus bukan pada merdunya, tapi bacaan bagus pada bacaan dan juga tajwidnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, tutup kita punya buku tajwid. InsyaAllah perjumpaan akan datang kita sambung lagi muka surat 43, perenggan yang ketiga, bahawa huruf nun dan mim adalah huruf yang bersifat dengung. Baik, buka Al-Quran. Kita sampai muka surat apa, Syekh? 66. Atas sekali 1, 2, 4. Idh taqulu. Baik, buka muka surat 66, juzuk keempat, surah Ali Imran. Hari ini kita akan sambung pada ayat 124. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم Jadi Al-Quran ni Allah Ta'ala kata, aku turunkan dia dengan bahasa Arab yang nyata. Tapi kebiasaannya kalau kita jarang jumpa ayat-ayat begini, kita jadi pelan sikit, betul tak? Itu standard.
Untuk orang yang boleh jadi jarang jumpa ayat-ayat begini. Sebab tu bacaan Al-Quran, mata kena buat kerja, mulut kena buat kerja. Dan mata kena bergerak lagi laju daripada sebutan. Sebab tu kadang-kadang kita baru sampai ayat hujung, mata dah pandang ayat bawah dah. Betul? Disebabkan itu, seorang salaf pernah berkata, kalau kamu hendak melihat kepada orang yang tidak nyanyuk, lihatlah kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Sebab otak, mata, mulut semua buat kerja. Hidung buat kerja, tekak buat kerja, semua buat kerja. Jadi, apa yang saya nak sampaikan, tengok betul-betul kalimah dan ayatnya, kemudian kita baca dengan baik. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Munzalin. Tempat keluar huruf zai kat mana Syahir? Tempat keluar huruf zai kat mana? Cuba sebut. Kemudian imagine dia keluar kat mana? Di belakang gigi? Bawah ke atas? Bawah. Barakallahu fikum. Sebab tu kalau nak perasan tempat keluar huruf ni, sebut dulu, kemudian bayangkan. Tapi yang terbaik refer pada kitab lah. Sebab ni kita dah belajar pada perjumpaan lalu. Sebab tu saya tanya, huruf sin, zai, sad, tempat keluar mereka sama. Hujung lidah, langgar belakang, gigi bawah. Zai, sin, sad. So tak ada kena-mengena dengan bibir, betul? So tak perlu kepada sod. Tak betul. Sad. Baik, zai. Nun mati bertemu zai, hukum dia ikhfa. Ikhfa maksud dia? Ikhfa maksud dia? Syafi, hilang. Ikhfa. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha. Ikhfa, tukhfuha. Kalau engkau menayangkan sedekah engkau, itu pun baik. Wa in tukhfuha, dan jika engkau sembunyikan. So ikhfa maksud dia apa yang nak disembunyikan, Najmul Khair? Nun. So bunyi dia mesti muzalin. Sebut. So lidah jangan langgar di langit, nanti jadi izhar. Munzalin, salah. Muzalin. Masa kita baru lidah kita pergi zzz. Muzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu. Bagus. So jangan baca tos. Dia punya bunyi tas. Tas. Bukan tos. Tas. Tapi kena laju. Tas. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Wa ya'tukum min fawrihim. Nun mati bertemu fa, hukum sama, ikhfa. Cuma kaedahnya saat nun bertemu dengan fa, gigi kena duduk atas bibir. Min fawrihim. Kalau kita sebut milf, baru nak pergi tak kena. Letak terus. Min fawrihim. Hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikah.
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Baik, setiap orang baca dua ayat ni, bagi hak-hak mereka, makhraj huruf, maka kita berharap bacaannya baik insya-Allah. Syafiq. Bismillah. Barakallahu fikum. Baik. Ramai-ramai baca ayat yang kita bacakan pada malam ni 124, 125, 123. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. Sambung. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. Baik, berbaki masa yang ada kita ambil manfaat daripada pembacaan. Sebelum tu saya baca seorang-seorang, kemudian kita akan tadabbur lah. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Baik, dua ayat yang kita bacakan pada malam ni rentetan daripada ayat 123. Yang Allah Ta'ala bertanya dan menyatakan, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kamu dalam peperangan Badar, sedangkan kamu berada dalam keadaan azillah, sangat-sangat lemah. Bukan hina, lemah. Jumlah yang sangat sedikit nak berlawan dengan tentera yang besar, yang kuat. Makanya Allah Ta'ala kata, fattaqullah. Waktu kita berasa lemah, yang sepatutnya kita buat adalah menambah ketakwaan. Bukan makin lemah, makin cari tempat maksiat. Bukan makin lemah, makin buat status pelik-pelik. Tak. Tuhan kata waktu kamu rasa lemah, yang kamu nak kena top up, fattaqullah. Tambah la'allakum tashkurun. Sebab sama ada senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, kita sampai mati berada dalam ruang apa? Ujian. Sebab tu jangan ingat kalau kita miskin Allah sedang hina. Jangan ingat kalau kita sedang kaya Allah Ta'ala sedang muliakan. Belum tentu. Sebab tu kok mana pun, sama ada time senang kena syukur, time susah pun Allah nak tengok kita syukur ataupun tidak. Baik, ayat pada malam ni Allah Ta'ala sambung, yang mana Allah Ta'ala bantu dalam peperangan Badar. Tuhan kata, kenang-kenangkanlah wahai Muhammad, taqulu lil mu'minin, saat engkau berkata kepada orang-orang beriman, alay yakfiyakum, belum cukupkah lagi untuk kalian, ayyumiddakum rabbukum bithalasati alafim minal malaikati munzalin, tak cukupkah lagi dengan pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala saat Allah menurunkan kepada kalian seramai 3,000 para malaikat daripada langit. Tak cukup lagi ke? Maksudnya
time kita rasa lemah, jangan ingat tak ada bantuan daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, siapa-siapa lemah, sedih, gusar, sayu, tak jumpa arah tuju, carilah rumah Allah. Sebab Nabi dah pernah bagi tahu kepada kita, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi tadarrasuna fima bainahum illa hafatsumul malaika wa ghasyyatsumur rahmah nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi kata, barang siapa ataupun mana-mana kumpulan manusia yang mendatangi salah satu daripada rumah Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata kalau hati galau, cari rumah Allah. Kemudian Nabi kata masuk rumah Allah Ta'ala yang dia buat cuma dua hal. Baca Quran ataupun belajar isi kandungan Al-Qur. Dua hal ni je dia buat. Maka layak bagi dia mendapat 4 kebaikan. Yang pertama, para malaikat akan berdamping dengan dia. Malaikat doakan dia, redha atas apa yang dia buat. Yang kedua, diturunkan ke atasnya rahmah. Rahmah ni apa? Selain daripada maksudnya kasih sayang, maksudnya adalah ketenangan. Siapa-siapa nak rasa kasih sayang Allah Ta'ala, duduk dalam rumah Allah Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala campakkan juga, turunkan kepadanya sakinah, ketenangan lagi. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang paling best sekali duduk dalam rumah Allah Ta'ala baca Quran ni adalah Allah Ta'ala berbangga menyebut nama dia di hadapan para malaikatnya. Sebab tu patah balik kepada apa yang kita bacakan pada malam ni. Saat kita rasa letih, lemah, gelisah, sayu, duka cita, cari rumah Allah Ta'ala. Kalau tak jumpa rumah Allah Ta'ala, jangan tinggal Al-Quran. Sebab para malaikat berdamping dengan orang yang mahir membaca Quran. Pernah dengar kan hadis tu? Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran, yang berdamping dengan dia siapa? Malaikat-malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi. Tapi barang siapa yang baca Quran dalam keadaan tergagap-gagap, terhenti-henti, tersekat-sekat, apa yang berlaku? Falahu ajran. Baginya kedua akan dapat 2 pahala. Baik. Jadi sambung. Allah Ta'ala tanya kepada orang muslimin, orang-orang Islam. Tak cukup ke, Nabi tanya, tak cukup ke 3,000 para malaikat yang Allah Ta'ala turunkan? Allah Ta'ala jawab pada ayat 125 yang kita baca malam ni, bala, cukup. In tasbiru wa tattaqu, kalau kalian makin sabar, kalau kalian makin bertakwa pada Allah Ta'ala, wa ya'tukum min fawrihim, ketika mereka datang menyerangmu, hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Jika mereka datang menyerangmu ketika secara tiba-tiba, nescaya Allah Ta'ala menolongmu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda-tanda. Tapi detik ini Allah Ta'ala nampakkan tak 5,000 malaikat bertanda ni? Tak. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat asbabun nuzul dekat bawah ni, ada seorang lelaki di kalangan musyrikin nama dia Karz bin Jabir al-Muharibi. Waktu dia top up, tentera-tentera umat Islam jadi lemah ataupun jadi risau, gelisah. Maka Nabi kukuhkan hati kaum muslimin dengan kehadiran 3,000 malaikat. Dan tatkala Kars ini tahu sahaja yang orang kafir musyrikin berada dalam posisi kalah, dia tak tambah lagi. Maka disebabkan itu Allah Ta'ala pun tidak menambah 5,000 tentera dari kalangan para malaikat yang mereka ni tak bertanda lah. Yang bertanda sepatutnya, tapi pasal Allah Ta'ala cancel, Allah batalkan penurunan mereka ni, maka tak nampaklah malaikat-malaikat yang bertanda. Kalau orang tanya tanda macam mana, jawapan dia wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu kaedah dan juga keadaan mereka macam mana. Hadirin, hadirat rahimakumullah, perjumpaan akan datang. Kita akan sambung ayat 126, 27 dan seterusnya insya-Allah. Ayuh kita salat isyak berjemaah. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.